Amerika Syarikat negara pertama hukum mati banduan guna gas nitrogen. Kapal persiaran terbesar dunia mula berlayar. Pemanasan global melampau, Amazon parah dimusnahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Kilah dalam Netstep Global. 7 berita dunia paling trending pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Kenneth Eugene Smith, 58 tahun, dijatuhkan hukuman mati menggunakan gas nitrogen di Alabama akibat kesalahan membunuh, sekaligus menjadikan Amerika Syarikat negara pertama yang menjalankan hukuman tersebut ke atas seorang banduan. Gas nitrogen akan mengakibatkan kekurangan oksigen dalam badan atau lebih dikenali sebagai hipoksia yang menyebabkan Smith meninggal dunia secara perlahan-lahan. Pada tahun 2022, dia sepatutnya menjalani hukuman mati menggunakan suntikan beracun, tetapi kesukaran mencari saluran darah menyebabkan ia dihentikan. Walau bagaimanapun, Smith telah menentang hukuman mati menggunakan nitrogen ke atasnya kerana mendakwa ia belum dibuktikan boleh membunuh secara berperikemanusiaan. Namun rayuannya ditolak oleh mahkamah dan hukuman telah dijatuhkan. Kementerian Luar Thailand, Pampri Bahidanukara melaporkan Thailand dan China yang diwakili Menteri Luar China Wang Yi telah menandatangani satu perjanjian mengenai perjalanan bebas visa untuk warga kedua-dua negara sehingga 30 hari. Dalam satu kenyataan berasingan, Kementerian Luar Thailand berkata, majlis menandatangani perjanjian yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac itu diadakan di bangunan Kementerian Luar Thailand. Kementerian Luar menjelaskan perjanjian itu memperuntukkan 3 perjalanan bebas visa sehingga 30 hari setahun. Tetapi had itu tidak terpakai untuk kediaman tetap, pekerjaan, belajar, tugas, kewartawanan dan perjalanan lain yang memerlukan permit khas daripada pihak berkuasa negara yang mengambil bahagian dalam perjanjian. Semasa lawatan itu, pegawai kedua-dua negara tersebut mesyuarat di bawah protokol diadakan untuk memperdalam kerjasama yang ditandatangani tahun lepas. Menteri-menteri itu membincangkan isu berkaitan sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik pada 2025. Iran berjaya melancarkan 3 satelit ke angkasa lepas dengan pembawa satelit Simoh. 3 satelit tersebut dikenali sebagai Mahda, Kehan-2 dan Hatif-1 itu buat pertama kalinya dilancarkan serentak ke orbit sejauh 450 hingga 1110 km oleh pembawa satelit Simoh. Satelit itu dilancarkan pada pagi Ahad menjelang ulang tahun ke-42 kemenangan Revolusi Islam. Mahda ialah satelit ringan yang dibina untuk menguji subsistem satelit yang dibangunkan sementara. Nanosatelit Kehan-2 menyediakan kemungkinan kedudukan tempatan untuk penerima tanah dan nanosatelit Hatif-1 pula dibina untuk membuktikan teknologi komunikasi jalur sempit. Sehubungan itu, Isa Zarpour menulis di akaun media sosialnya pada Ahad bahawa isyarat telah diterima daripada Mahda, satu daripada 3 satelit yang dibangunkan dalam negara yang berjaya diletakkan ke orbit oleh pembawa satelit Simoh pada awal hari itu. Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi cuba mempertahankan hak beliau untuk berkempen bagi calon pilihan raya. Beliau yang dikenali sebagai pemimpin nombor 1 Indonesia itu terus berdepan kritikan warganet dan wakil calon presiden yang mendakwa beliau cuba mengekalkan kuasa. Melalui kenyataan yang dimuat naik di saluran Sekretariat Presiden di YouTube, Jokowi tegas pada awal minggu lalu tidak seharusnya dipetik di luar konteks. Jokowi paparkan melalui klip itu berkaitan penerangan bahawa Presiden dan Wakil Presiden dibenarkan untuk menyertai kempen pilihan raya. Di bawah undang-undang negara itu, Presiden dan pegawai negeri lain diberi kebenaran untuk terlibat aktiviti kempen namun dilarang sama sekali menggunakan kemudahan negeri serta perlu mengambil cuti.
Icon of the Seas iaitu kapal persiaran mewah terbesar di dunia yang mampu menampung maksimum 10,000 penumpang melakukan pelayaran sulungnya apabila berlepas dari Miami, Florida pada Sabtu. Pemilik perkapalan mewah, kumpulan Royal Caribbean mengatakan saiz kapal itu adalah lebih panjang daripada ketinggian Menara Eiffel, Paris atau 5 kali ganda saiz Titanic. Pada satu-satu masa, kapal itu boleh membawa 5,600 penumpang dan 2,350 anak kapal sesuai dengan ukurannya sepanjang 365 meter dengan 20 dek. Berdasarkan kapasiti maksimumnya, Icon of the Seas yang dibina selama 900 hari di limbungan kapal di Turku, Finland boleh membawa sehingga 7,600 penumpang. Menurut Daily Mail, kapal persiaran gergasi berharga 1.5 bilion pound atau 8.9 bilion ringgit Malaysia itu dilengkapi taman air di atas kapal terbesar di dunia yang turut menampilkan 6 gelongsor besar, 7 kolam renang dan 9 pusaran air. Sebuah pesawat ringan bertembung dengan kereta ketika cuba mendarat dalam angin kencang di lapangan terbang di timur Belgium telah mengakibatkan 2 maut termasuk juruterbang warga Jerman. Komander Polis Tempatan Jean Michael berkata, cubaan pesawat itu mendarat gagal dan bertembung dengan kereta di parking di jalan berhampiran lapangan terbang di Spa, menyebabkan kedua-dua kenderaan itu meletup. Katanya juruterbang pesawat itu adalah warga Jerman tetapi siasatan sedang dijalankan bagi menentukan status kewarganegaraan penumpangnya. Berdasarkan laporan media, pemandu kereta ketika itu keluar merokok. Beberapa imej disiarkan media Belgium menunjukkan asap berkepul berhampiran landasan dan kereta terbabit selain kenderaan kecemasan menutupi jalan. Pegawai Pelindungan Alam Sekitar juga dilaporkan berada di tempat kejadian untuk memastikan tiada pencemaran terhadap air. Salah satu pertahanan paling penting planet bumi ini terhadap pemanasan global. Amazon sedang dimusnahkan oleh perubahan iklim. Menurut satu kajian baharu, ia adalah punca utama kemarau terburuk hutan hujan Amazon dalam sekurang-kurangnya setengah abad. Digambarkan sebagai paru-paru planet, Amazon memainkan peranan penting dalam mengeluarkan karbon dioksida yang memanaskan dari atmosfera. Namun, penebangan hutan yang pesat menyebabkan ia lebih terdedah kepada cuaca ekstrim. Kata penyelidik, walaupun kemarau di Amazon bukan perkara biasa, fenomena sama tahun lepas adalah luar biasa. Pada Oktober lalu, Rio Negro yang juga satu sungai terbesar di dunia mencapai paras terendah yang direkodkan berhampiran Manaus di Amazon melepasi paras sejak lebih 100 tahun lalu. Sekian sahaja Netstep Global pada hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita dunia paling trending hanya di Netstep Global. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.